Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sekali lagi kita pada malam ni dapat bersama-sama. Dan saya minta maaf banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua yang berada di rumah Tuan Haji Osmera pada malam ni, kerana tak dapat bersama lagi pada minggu ni. Minta maaf kerana masih lagi terpaksa menjaga bersama-sama dengan ibu saya pada malam ni. Dan insya-Allah pada minggu depan insya-Allah kita akan bersama-sama secara live insya-Allah. Pada malam ni kita masih ada pada muka surat saya rasa 93 94 insya-Allah betul insya-Allah Haji 93 94 betul ke saya ni kena check balik Haji insya-Allah 93 94 betul insya-Allah. So pada malam ni kita akan sama-sama pada muka surat pada ayat 92 sehingga ayat 101 daripada surah An-Nisa. So pada minggu-minggu lepas kita telah bersama-sama membaca dan Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita walaupun mungkin bacaan kita masih ada sangkut-sangkut. So itu perkara biasa insyaAllah untuk menambahkan pahala kita. Kalau nanti kan kita tiba-tiba kita dah baca semua dah terror, semua sama taraf dengan qori-qori'ah, nanti tak ada pula kita nak belajar nanti so tak adalah usaha banyak kita. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang membaca Quran dengan susah payah maka dia akan dapat pahala sebanyak 2 kali ganda. Kerana yang pertamanya kerana dia membaca, dan yang kedua kerana bersusah payah dia tu untuk membaca dengan betul. Jadi kita insyaAllah kita ada sahabat-sahabat yang boleh bantu-membantu, dan di samping itu kita pula boleh insyaAllah memahami sedikit mesej daripada ayat yang kita akan baca. InsyaAllah pada ayat 92 pada malam ni dia menceritakan tentang beberapa hukum tentang pembunuhan, iaitu mana-mana daripada mungkin orang Islam yang membunuh manusia yang lain. So pembunuhan ini ada dibahagikan oleh ulama kepada 3 jenis. So ingat, kita ada 3 jenis pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan yang dipanggil pembunuhan sengaja. Sengaja bunuh, memang dia nak bunuh, dengan niat dia nak bunuh dan menggunakan senjata yang memang boleh membunuh. Ambil pistol tembak, memang dia nak bunuh. Kemudian yang keduanya, pembunuhan dipanggil pembunuhan yang tidak sengaja. Dan kemudian satu lagi, pembunuhan yang hampir seperti sengaja. Seperti sengaja. Tapi bukannya sengaja, bukannya tidak sengaja. Tapi dia seperti sengaja tetapi dia tidak sengaja. Macam tu So jadi tapi dalam ayat ini itu hukum hudud hukum qisas yang disebutkan oleh ulama-ulama Islam dengan detail. Tapi kita insya-Allah kita pada malam ni kita baca Quran menjelaskan secara umumnya tentang hukum ini dengan mudah insya-Allah yang kita pegang. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 92, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Seorang mukmin dia tak boleh membunuh seorang mukmin yang lain kecuali lah berlaku kesilapan. Kesilapan ini macam-macam jenis yang sebagaimana yang saya sebut tadi. Kesilapan tidak sengaja tetapi menggunakan senjata yang boleh membunuh, dan ada juga yang mana dia nak bunuh, dia ingat benda lain, dia ingat harimau, dia ingat apa, dia tembak rupa-rupanya orang. So itu pun satu lagi jadi itu keadaan lain, itu keadaan yang dimaafkan. So jadi sebenarnya sahabat-sahabat semua, yang menjadi kita ni salah ataupun tidak sebenarnya ialah niat kita. Tetapi jika kita melakukan kesilapan dengan tidak ada niat, tapi sebenarnya kita juga boleh dihukum bukan kerana kita niat kita. InsyaAllah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak bersalah, tetapi kita dihukum kerana kita telah melanggar hak manusia kerana kita bunuh orang. Jadi kena bunuh orang walaupun kita tidak berdosa, tetapi kita juga dikenakan hukuman, dan hukuman ini akan kita tengok sebentar lagi insya-Allah. Iaitu apa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mula-mulanya tak mungkin seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin yang lain kecuali lah berlaku kesilapan, iaitu khata'an silap. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Tapi kalaulah seorang mukmin tu membunuh seorang mukmin yang lain secara silap. So secara silap apa yang dia kena buat? So dia tak kena dibunuh balik, dia tak kena qisas sebab dia bukan berniat dia nak bunuh. So kalau dia tak bunuh macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala kata maka kewajipan orang yang membunuh tu nak dia membebaskan seorang hamba.
iaitu tahriru raqabah mukminah, seorang hamba yang mukmin. Jadi ini kalau zaman di mana ada hamba lah. Kalau sekarang ni tak ada hamba macam mana? So ada lepas ni lagi. Okey, adakah cukup dia membebaskan seorang hamba? Maknanya dia beli seorang hamba kemudian dibebaskan? Tak cukup, tapi dia kena membayar diah lagi. Diah ni iaitu diat yang kita panggil diat yang diserahkan kepada keluarga si mati. Jadi diat itu ialah kadarnya ialah 100 ekor unta. Jadi kalau kita sekarang maknanya harga 100 ekor unta itu dibayarkan kepada keluarga sebagai ganti rugi kepada orang yang mati itu. Illa an yasdaku, kecuali lah orang family itu dia tak apalah, dia kata tak kisah, tak apa, dia maafkan, dia tak perlu ambil. So itu maka pada masa itu maka dimaafkan. Illa an yasdaku, kalau dia nak bersedekah. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Tapi ada kes lain pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu di sini, iaitu kalau kita membunuh seorang yang mana dia ni ahli harbi. Ahli harbi ni seorang kafir yang mana dia ni dalam taraf peperangan dengan kita. Sebagai contohlah kita kata seperti contoh peperangan, iaitu rakyat yang bukan berada di dalam negara kita, yang tidak berbaik dengan negara umat Islam. So dia ni dalam keadaan berperang. Tapi kita ada seorang mukmin, seorang Islam telah bunuh dia. Jadi apa yang patut dilakukan ialah dia tak perlu untuk menyerahkan membayar diat tadi 100 ekor unta, tapi dia kena membebaskan seorang hamba saja. Jadi jelas tadi kalau yang bunuh secara silap tadi, kalau dia bunuh tu maka dia kena membebaskan seorang hamba dan juga kena membayar diat. Tapi kalaulah orang tersebut adalah orang yang kafir, jadi dia kena membebaskan seorang hamba tanpa kena membayar diat. Sebab orang Islam ini tidak dibenarkan untuk membayar harta kepada seorang kafir. Macam tu dengan macam tu saja. Kemudian ada yang ketiga, iaitu level yang ketiga. Jadi level yang ketiga ni sekejap So kalau kalaulah itu jenis yang ketiga, iaitu apabila orang yang dibunuh itu seorang kafir, tetapi orang kafir itu ialah orang kafir yang ada hubungan perjanjian baik dengan orang Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Jadi hukuman dia ialah berbeza, iaitu hukuman dia kena membebaskan seorang hamba dan kemudian yang kedua kena membayar fidyah. Jadi fidyah ni ialah tidak sama dengan diat. Fidyah tu tak sama dengan diat. Jadi kalau mengikut setengah-setengah ulama, mengikut setengah-setengah ulama, dia kata diat ini ialah lebih kurang 1/3 daripada diat seorang mukmin. Jadi 1/3 maknanya 33 ekor harga 33 ekor unta. Perlu dibayar kepada keluarga si mati yang daripada orang kafir itu. So dia kena bebaskan seorang hamba dan kemudian kena ni. Ini semua kes ni adalah pembunuhan yang tidak disengajakan. Okey. Boleh jelas insya-Allah. So ada 3 kes pembunuhan silap ni ada 3 kes. Satu, membunuh seorang mukmin. Yang kedua, membunuh seorang kafir, yang mana kafir itu orang yang berperang dengan orang Islam, tapi dia bukan dalam medan perang. Kalau medan perang membunuh itu tak apa. Kemudian yang ketiganya, membunuh seorang kafir yang mana orang kafir itu ada perjanjian, seperti orang kafir yang duduk dalam negara Islam sekarang ni. So kalau kesilapan tu, maka dia kena membebaskan seorang hamba dan juga kena kemudian faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'aini taubatan minallahi wa kana Allahu aliman hakima. Dan kalaulah tiba-tiba tak didapati iaitu tak didapati hamba untuk dibebaskan. Macam sekarang lah, mana ada hamba lagi nak dibebaskan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa yang perlu dibuat pada ketika itu ialah hendaklah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Iaitu apa? Orang yang membunuh tu, orang pembunuh itu mestilah membebaskan seorang membayar diat, dan juga hendaklah dia dalam semua kes tadi kes yang kena membebaskan seorang hamba, maka dia perlu untuk berpuasa. Kalau tak ada hamba, maka dia kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu adalah taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu dan Allah Taala itu Maha tahu dan juga Maha bijaksana. Itu habis ayat 92. Jadi kita dapat lihat dia punya ayat 92 ni cerita tentang hukuman dalam hukuman pembunuhan Kemudian tapi kalau
macam mana pula kalau orang tu membunuh seorang Islam yang membunuh seorang mukmin lain secara sengaja? Ayat 93 menjelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan", sesiapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan maknanya sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dan dia kekal di dalam tu. Jadi apa ni, dosa besar sahabat-sahabat semua insya-Allah, iaitu orang-orang yang membunuh seorang mukmin yang lain secara sengaja, maka balasannya ialah jahannam yang kekal di dalamnya, dan wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Taala murka kepadanya, dan kemudian tu Allah Taala melaknatnya, dan disediakan baginya azab yang besar. Seterusnya jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa orang-orang yang membunuh seorang mukmin itu secara sengaja, maka disediakan tempatnya dalam neraka. Jadi insya-Allah kan, itulah satu benda yang menakutkanlah bagi seorang mukmin. Kemudian seterusnya ayat 94, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang satu kaedah ataupun satu adab, satu prinsip yang seharusnya dipegang oleh orang-orang mukmin, iaitu bila kita ni bila berdepan dengan seorang mana-mana orang mukmin ataupun orang muslim, kita hendaklah menghukum mengikut zahirnya. Kita tak boleh menghukum mengikut batinnya. Maksudnya kita tak boleh mengatakan kepada seorang tu yang mengaku Islam, yang bersembahyang, yang membuat seperti mungkin tak sembahyang dan sebagainya, tetapi dia ni mengaku diri sebagai seorang Islam, maka kita hendaklah menerima dia sebagai seorang Islam. Kita tak boleh kata dia ni kafir dan sebagainya, selagi mana dia tidak membuktikan membuat satu benda yang memang nyata-nyata betul-betul kafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebenarnya kisah ini terjadi kepada satu kumpulan daripada sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni dia jalan-jalan di padang pasir dalam rangka dakwah dia, dalam rangka nak menyebarkan Islam. Tiba-tiba dia menemui seorang lelaki di padang pasir. Lelaki ini daripada Bani Sulaim. Lelaki ini sedang membawa kambing, biasa orang Arab bawa kambing biri-biri dia berjalan di padang pasir. Jadi bila berjumpa dengan sahabat Nabi ini, orang lelaki ni bagi salam, Assalamualaikum. Jadi kata sahabat ni fikir apa? Sahabat ni kata, dia ni bagi salam kat kita ni sebenarnya dia takut kita bunuh dia. Dia takut kita anggap dia sebagai kafir, maka kita jadi mereka telah membunuh. Sahabat-sahabat telah bunuh. Jadi inilah kesilapan yang dilakukan oleh sahabat. So kita ni bila baca peristiwa ni, dengar peristiwa ni, jangan kata sahabat ni teruk kan. Biasalah kan, sahabat pun manusia kan. Jadi mereka telah membunuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela perbuatan ini. Jadi inilah hebatnya para sahabat dengan Nabi, para sahabat di zaman itu. Jadi mereka ni apabila melakukan mana-mana kesalahan, mereka terus ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka ditegur oleh Allah, mereka akan membetulkan tak macam kita mungkin kan. Kita sekarang ni kalau kita jumpa ayat-ayat yang terkena kepada kita, kadang-kadang kita ni masih ada lagi takwil sini, pusing sini, mengata macam ni. Susah kita nak beramal ni. Kenapa kita susah nak beramal ni? Sebab mungkin iman kita tak kuat. Jadi para sahabat ini, mereka buat kesilapan. Bila mereka ditegur oleh Allah, mereka terus menerima teguran tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata kepada mereka ni, wahai orang beriman, iza darabtum fi sabilillahi, apabila kamu berjalan di atas muka bumi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fatabayyanu, hendaklah kamu betul-betul menjelaskan betul-betul, pastikan betul-betul, identify betul-betul, check betul-betul. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, jangan kamu kata kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu ni bukan beriman. Tabtaruna ardul hayatid dunya, kenapa? Hanya semata-mata kamu fikir mungkin nak ambil kambing dia dan sebagainya, harta dia. Fa indallahi maghanimu katsirah, Allah kata banyak lagi, di sisi Allah ni banyak lagi harta. Kenapa sibuk sangat nak benda tu? Jadi yang pentingnya kita ni berjalan di atas muka bumi, kita pergi ke mana-mana jumpa orang, ialah kita nak pastikan orang tu terima Islam, bukannya kita ni nak dapat apa-apa daripada dia. Kazalika kuntum min qabl, Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu pun macam tu juga sebelum ni. Famanallahu alaikum, kamu pun tak beriman juga, kamu pun macam ni juga, kamu ni macam ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kepada kamu kurniaannya. Fatabayyanu, maka hendaklah kamu jelas betul-betul. Innallaha kana bima ta'maluna khabir, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Itu satu kisah ya. Kemudian ayat 95, sahabat-sahabat semua, ialah Allah Subhanahu Wa Taala sekarang nak menceritakan pula tentang kelebihan di antara orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Jadi orang mukmin, orang yang beriman ada dua jenis. Ada orang beriman yang betul-betul pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pergi berdakwah, pergi berjihad ni maksudnya bekerja bersungguh-sungguh di jalan Allah untuk menyebarkan dakwah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tak sama orang-orang yang tidak pergi berjihad.
Orang yang duduk di rumah mungkin dia berdoa saja, dia memberi harta saja dan dia tak pergi. So orang yang macam tu Allah Subhanahu Wa Taala kata Al-Qaeda itu kalau orang memberi harta orang memberi harta untuk orang yang menyebarkan dakwah di jalan Allah, tapi kalau orang tu dia dah lah dia tak pergi, kemudian dia sendiri pula tidak memberikan harta dia, itu maka lagilah jauh bezanya jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang beriman ini orang yang duduk di tak berjihad di jalan Allah, maka dia tak sama. Dan dia ni tidak ada uzur, ghairi ulil darari, maknanya dia tidak beruzur. Kalau dia ni ada uzur, dia buta, dia ada penyakit dan sebagainya, itu cerita lain kan. Jadi tak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idin darajah. Allah Taala telah mengangkatkan derajat yang tinggi orang-orang mujahid di atas orang-orang yang tidak berjihad ini. Wa kullan wa'adallahu al-husna, tetapi Allah Taala kata dia menjanjikan kepada kedua-dua ini dengan kebaikan insya-Allah Yang kebaikan selama mana orang-orang yang duduk itu, orang yang tidak berjihad itu ada niat untuk berjihad insya-Allah. Tapi kalau tidak ada niat untuk berjihad, dia duduk saja-saja, dia tak membuat apa-apa persiapan dan tidak berniat pun, tidak berazam pun untuk memberi sumbangan kepada Islam, maka dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata orang itu ada sifat munafik dalam diri dia. Kemudian seterusnya ayat 96, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan darjat itu adalah merupakan darjat-darjat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga maghfirah dan juga rahmah. Jadi Allah Taala beri kelebihan banyak kepada orang-orang yang berjihad ni, iaitu Allah Taala berikan kepada mereka darjat, keampunan, rahmat, dan Allah Taala ni Maha Pengampun. Okay, ayat 97 disebutkan cerita iaitu yang berlaku kisah di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat ni ada orang yang tidak berhijrah. Orang semua dah berhijrah ke Madinah, tapi dia duduk juga di Mekah. Dia duduk dalam keadaan dia duduk di Mekah, tiba-tiba mereka ni dipaksa untuk pergi ke Perang Badar. Jadi dia ni tak mampu. Dia tak mampu, tiba-tiba sampai di Perang Badar mereka ni terbunuh. Jadi mereka ni nak kata apa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Mereka ni sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka kata mereka ni tak mampu nak hijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Allah Taala kata, Allah Taala sebutkan dunia ni kan luas. Kenapa kamu duduk di satu tempat yang mana kamu tak boleh beramal dengan Islam? Jadi untuk kita lah sekarang kalau kita ni tak boleh beramal dengan Islam, kita ni sepatutnya mencari satu tempat yang mana lebih mudah untuk kita beramal dengan Islam. So kalaulah Pandan ini lebih mudah untuk kita beramal dengan Islam dan Seria tu susah, so kita kena berpindah kepada Pandan. Macam tu lah, lebih kurang kalau kita nak kiaskanlah zaman kita sekarang. Kalau di bandar tu susah kita beramal dengan Islam, tak ada kawan yang baik, tu di Pandan lebih, di Seria ni lebih, di Kuala Belait ni lebih, so kita pindah. Takut nanti kita diwafatkan oleh Allah, dimatikan dalam keadaan ni kita ni tidak beramal dengan Islam yang baik, dan kita kata kita ni lemah, kita tak mampu dan sebagainya, sedangkan kita mampu. Allah Subhanahu Wa Taala kata ardullahi wasi'ah, dunia ni luas, fatuhajiru fiha, hendaklah kamu berhijrah padanya, faulaika ma'wahum jahannam. Kalau ikut dalam ayat ni, maka balasannya ialah sangat berat, iaitu bagi mereka adalah jahannam. Ayat 98, illal mustad'afina minar rijal wan nisa, kecualilah kalau orang tu memang betul-betul lemah, la yastati'una hila. Kalau dia tak mampu untuk berhijrah, tak mampu nak pergi ke mana-mana, sebab apa? Sebab dia tak ada kekuatan fizikal mungkin, dan tidak ada duit, tak ada nafkah untuk keluar daripada tempat tu, maka pada masa tu tak kisah dia ni jika sekiranya dia berada di tempat yang mana dia susah untuk beramal dengan Islam. Okay, seterusnya ayat 99, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Allah kata mereka itu moga-moga Allah Taala akan ampunkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafur. Allah itu Maha mengampun dan juga Maha Ghafur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Allah Ta'ala beri jaminan sebenarnya kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni sebenarnya akan dapati di atas, dalam perjalanan mereka ni akan jumpa banyak kebaikan dan juga banyak kemurahan rezeki. Wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut. Dan kalau orang tu pergi keluar daripada rumah dia nak berhijrah ke satu tempat yang mana tempat itu lebih baik bagi agamanya, maka pada ketika tiba-tiba dia mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang sahabat yang macam tu, iaitu berlaku kepada Junda' ibn Damrah al-Laythi, nama dia Junda' bin Damrah al-Laythi. Maka ketika dia mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata maka dia akan dapat pahala daripada niat dia nak berhijrah. Jadi dekat sini sahabat-sahabat semua, iaitu kita boleh faham, iaitu seorang yang nak buat satu kebaikan, tiba-tiba dia mati dalam perjalanan atau mati dalam usaha dia tu, maka dia akan dapat pahala penuh sebagaimana dia telah melakukan perbuatan tersebut, insya-Allah.
Kemudian dalam ayat yang terakhir pada malam ni, iaitu ayat 101, iaitu ayat ni, itu ayat tentang qasas sembahyang. Kita tahu semua kan, kita bila kita musafir di jalan Allah, kita musafir pada kebaikan, bukan musafir nak pergi tengok wayang ke, nak pergi apa lagi nak pergi tengok konsert ke, apa-apa yang tak elok jadi kalau musafir macam tu, itu ada khilaf ulama yang kata boleh ke tak boleh. Jadi ada syubhat sikit jadi kalau kita pergi tu memang nak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak mencari rezeki ke dan sebagainya. Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahu an taqsuru min solah. Boleh Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu mengqasarkan sembahyang kamu. Jadi qasar sembahyang ni ada dalam Quran sebenarnya. Kalau jamak tak ada dalam Quran. Kalau qasar ada dalam Quran. Ayat ni lah tu, ayat 101 surah An-Nisa ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu boleh mengqasarkan sembahyang. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu takut kamu ini akan difitnahkan, iaitu akan terkena apa-apa yang tak elok daripada orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Allah Ta'ala sebut bahawa orang kafir ni memanglah mereka ni menjadi musuh yang sangat-sangat nyata untuk kamu kan. Jadi begitulah insya-Allah kan beberapa ayat yang kita baca pada malam ni. Jadi saya ucapkan terima kasih dan minta maaf banyak-banyak kerana tak dapat bersama lagi pada malam ni. InsyaAllah pada minggu depan insyaAllah kita boleh bersama-sama insyaAllah. Jadi kesimpulan daripada ayat ni, yang pertama tadi tentang pembunuhan. Pembunuhan ada macam jenis, ada bunuh sengaja, ada bunuh tak sengaja. Jadi kalau bunuh sengaja, macam mana hukumannya? Macam bunuh tak sengaja, macam mana hukumannya? Bunuh orang kafir yang harbi, iaitu orang kafir yang ada pemusuhan dengan kita, dan juga ada bunuh orang kafir yang tidak ada pemusuhan dengan kita. So begitu jugalah dengan hukum-hukum yang lain yang banyak yang kita dapat pada malam ni insya-Allah. Moga-moga kita dapat menjadi panduan dalam pemikiran kita, kefahaman kita kepada Islam, dan kita beramal untuk Islam insya-Allah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.